أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وقال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Setinggi-tinggi rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana Allah pertemukan kita pada malam ini. Selawat dan salam juga ke atas baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana kita tahu tanpa pandang lelah perjuangan baginda dan para sahabat. Dan tentu lagi kita mengenal apa itu erti iman dan Islam dalam kehidupan seharian kita. Jadi kasih kepada Al-Fadil, saudara Fadil Azhar, Fadil bin Muhammad Azhar. Jadi dia menjemput saya lah, bukan kata pakar sangat ni, macam berkongsi sedikit ilmu untuk menyelesaikan tugasan yang diberikan oleh pensyarah bagi subjek khidmat masyarakat. Jadi alhamdulillah lah Allah pertemukan kita pada hari ini. Lebih dahulu kita kenal dulu apa itu COVID-19. COVID-19 ni apa? COVID-19 ni katanya jenis satu kuman yang tidak nampak di mata tapi dia ada. Lagu mana tu tulis ayat lah, mungkin kita pun tak nampak lagu mana untuk dia ke apa kan. Tapi ada pakar sains apa tu je dah lah, boleh pakar apa dah ni. Okay, satu kuman ni Allah datang dengan satu bentuk ujian yang boleh membawa maut, yang boleh membawa kematian, okay, yang boleh membuatkan kita rasa sakit. Allah datangkan ujian ni pun untuk semata-mata kita ni sebagai hamba Allah ni untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT kan. Jadi untuk penggunaannya COVID ni kita tahu belakang dah, dia asalnya daripada negara China, daripada Wuhan. Wuhan ni satu tempat terpencil lah, dan daripada Wuhan ni ialah satu tempat di negeri China. Dan kuman ni juganya berasal daripada iaitu satu jenis haiwan, yang dinamakan kelawar kan. Kelawar ni kata apa jenis kelawar ni kita tahulah jenis makan dia lagu mana dan habitat dia lagu mana kan. Dia makan guna apa, kita tahulah jenis makan benda kotor lah. Okay. Jadi kuman tu coronavirus ni datang daripada kelawar lah. Kelawar ayatnya satu seekor kelawar tu boleh membuatkan dunia ni huru-hara dia. Pada tahun 2019 kan start datang COVID-19 ni. Jadi pada mula-mula datangnya COVID-19 ni, negara China tu telah membuat pandemik ini datang daripada negeri China tu. Dan negara China tu pun telah membuat sekata jalan raya. Kalau kat Malaysia ni PKP lah. Kalau macam kat tengah China tu tahu bahasa dia. PKP nya apa tu tahu lah juganya. Contohlah tu. Jadi selepas daripada China itu tu datanglah, selepas pada negara China dia merebak kepada negara-negara seluruh yang berdekatan dengan China lah.
Okey, perdagangan Cina termasuklah sehingga sekarang ni pun masih tak selesai lagi masalah pandemik COVID-19 ni deh. Dan ayatnya Allah datang ke ujian kepada kita semualah. Okey. Jadi uh, selepas daripada uh, COVID-19 datang pada mari kepada Malaysia ni pada tahun 2019, pada tahun berikut tu lah juganya uh, banyak masalah yang dihadapi deh. Contohnya dengan kita tak boleh nak tutup rumah ke apa deh, tak boleh nak tutup rumah, tak boleh nak kita gak ke apa dan sebagainya. Sebabnya ada sekatan macam kat China tu lah. Okay. Jadi selepas pada uh, pandemik berlaku ke apa, banyaklah saintis-saintis buat ubat dan sebagainya lah. Tapi untuk menyembuhkan dia, tapi ayatnya komen ni kata apa kuat dah lah. Janji Allah SWT ni kuat dah. Tapi ubat apa tak ada nak jumpa. Adalah ni pun vaksinnya lah. Vaksin pun bukan kata ubat, dia macam nak memberi pencegahan lah kepada kita dia. Okey. Jadi untuk malam ni nya saya nya diberi tugas untuk kita apa memberi sedikit nasihat bagaimana cara nak mencegah. Rasanya para sahabat semua tahu belaka dah cara pencegahan dianya. Cuma malam ni kita berkongsi apa yang tahu, apa yang tidak tahulah. Okey. Jadi yang pertamanya apa yang kita kena buat untuk mencegah penularan COVID-19 ni ataupun dalam suasana pandemik COVID-19 ni yang tidak lagi kita apa lebih kurang dia ada dengan kita dan dia hidup dalam persekara kita. Okey, mata kita kena, mata kita tak kena deh. Dia atas masing-masing lah. Jadi bagaimana kita nak mencegah dia ni? Yang pertamanya kita kena dengan nasihat daripada pakar lah. Pakar kalau kita agak dia tu doktor lah. Okey. Doktor menasihatkan kita untuk buat gini, kita kena ikut lah. Sebab dia pakar. Contohnya lah kita ada satu buah kereta buat rosak. Rosak ni kita tahu baiki tapi kita nak baiki sendiri. Adakah jadi molek kereta tu ataupun kesudahannya membunuh. Gitulah ibarat dia nya kan. Jadi ibarat dia nya bila mana kita datangnya penyakit ni kita kena ikut pakar lah. Pakar ni iaitu doktor lah. Doktor kat kalau macam dia nasihat kat kita kena ikut lah. Jangan ikut kepala kita lah. Okey, itu yang pertama. Okey. Yang keduanya iaitu kita kena lah sentiasa bersenam lah walaupun duduk di rumah dan apa untuk menjaga antibody kita kan. Antibody kuat ke apa, kata apa jenis kalau corona tu dapat menyerangnya menyerang kita ni bukan kata sihat tu tak, tapi kat kuranglah sikitnya kuat jangkitan tu tidak parah lah. Okay. Jadi bercontoh bersenang kat macam berlari-lari anak ke apa, janji kita dapat melakukan pedih lah untuk jaga stamina kita. Okay. Yang seterusnya kita ni kena elakkan dah berada pada suasana yang sesak. Suasana yang sesak ni contohnya kedai-kedai ramai orang, pasar raya. Contoh kat kalau ni kat pasar malam kat, kalau nak pergi pun kena jaga SOP lah kan. Contoh SOP kat kena guna sanitizer, kena pakai mask, kena jaga jarak ke penjarakan sosial. Tu jadi okey, tu untuk yang seterusnya ya, iaitu untuk pencegahan lah, untuk pencegahan buat masa sekarang ni, iaitu kita sama-sama lah ambil vaksin. Vaksin ni kata mula-mula keluar ke vaksin ni ada yang kata halal lah, ada yang kata makruh lah, ada yang kata tak jadi, tak pakai hijau lah dan sebagainya deh. Tapi vaksin ni keluarkan ni yang dikeluarkan oleh pihak-pihak tertentu ni telah dibahaskan oleh para ulama. Okay. Ingat tak pada suatu masa dahulu pada mula-mula vaksin ni dikeluarkan ada satu forum membahaskan tentang vaksin dan dia jemput jenis orang-orang yang berilmu pada kita deh. Contohnya mufti-mufti, ahli-ahli ulama dan sebagainya deh untuk membahaskan pasal vaksin.
Ya, untuk menerangkan kepada kita masyarakat ni bahawa vaksin ni untuk langkah pencegahan dia semua diambil sebagai langkah pencegahan yang terbaik buat masa ni. Sebab ubat tak ada dah. Okay, ubat nak cari ubat orang mana boleh telan kat. Oh, pakai sialan dia memang tak jumpa dah. Tapi buat masa sekarang ni nasihat daripada doktornya untuk ambil vaksin kan. Okay, dan para ulama pun telah membahaskan berkaitan dengan benda ni, dan dia telah mengatakan bila mana ulama kata dibolehkan untuk vaksin ni, maka bolehlah kan. Moga dia telah bahas. Okay, sebab dia tu untuk bahas benda-benda ni dia telah buka banyak-banyak puluh-puluh kitab. Okay. Seperti zaman Nabi dulu pun ada dah penyakit ni. Penyakit taun ke kalau silap betul-betul ke. Penyakit taun ke apa. Lebih kurang penyakit ni juga kan. Tapi ulama telah bahas ke bahawa bila mana kita ambil vaksin ni sebagai langkah pencegahan kita lah. Yang pertamanya kan, untuk kita ni cegah. Okey. Okey, untuk yang pertamanya untuk kita ni mencegah kita, daripada kita ni jakit dengan orang lain. Contohnya kita ada ni yang kita COVID-19, kita jakit dengan kita dia. Tapi dengan kita ambil vaksin ni kita dapat mencegah daripada jika orang lain yang mencegah orang lain. Sebabnya kita tahulah dengan COVID-19 ni dia jakit dengan melalui udara, ada ke udara melalui sentuhan ke apa. Sebab tu kita kena pakai mask, sebab tu kena guna apa sanitizer semua tu untuk mengelakkan benda-benda tu berlaku lah. Okey. Tu sebagai kita apa sebagai pengosian lah, pengosian untuk langkah pencegahan. Okey, sebagai kesimpulan yang boleh dibuatnya bahawa kita ni sebagai hamba Allah ni, sebagai hamba Allah, kita sebagai manusia ni kita kena sedar bahawa COVID datang ni untuk kita lebih mendekatkan diri kita kepada Allah SWT. Okey. Kita dapat lihat macam sebelum ni ke, pada tahun 2018. Contoh ibarat kita dari Allah Sayyidina Muhammad. Contoh kita boleh bawa okey. Pada 2018. 2018 tu kita dapat lihat bahawa uh, kurangnya majlis-majlis ilmu deh. Kita hadir kepada majlis-majlis ilmu. Tapi bila okey, tu cara untuk jauhi. Sabarlah dulu. Okey. Jadi cara untuk jauhi COVID-19 ni macam itulah, kita kena kita apa saling jaga menjaga. Kan saling menjaga-jaga tu. Contohnya lah, contohnya kalau kita nak pergi tempat sesak-sesak dan sebagainya, kita pakak-pakak jagalah. Contohnya jaga penjarakan dan sebagainya. Jaga dari sudut sentuhan, jaga daripada sudut yang apa panggil percakapan dan sebagainya lah. Sebabnya kata apa COVID ni datang ni boleh datang daripada pelbagai cara. Kadang-kadang datang melalui sentuhan, kadang-kadang datang melalui apa udara, jadi pernafasan dia. Okey. Okey. Jadi itu saja tu cara untuk pencegahan buat masa sekarang lah. Dan cara pentingnya iaitu kita ambil vaksin lah. Vaksin tu kata apa macam bukan ubat juga, kata apa sebagai langkah mencegah buat yang terbaik buat masa ni kan. Mungkin ada cocok vaksin ke apa dah tu rasa sakit tu biasalah. Kata apa sebagai mula-mula cocok ubat kat supaya kita lah, cocok ubat kat asal penying dan sebagainya lah. Supaya dengan vaksin ke apa, kalau kita cocok ubat kat asal penying pada tu okey dah lah. Nak ayatnya. Tapi media-media lain ni kat main ke peranan kata apa kata vaksin tu halal dan sebagainya lah. Gitu. Sebelah ni pun ada lagi anti vaksin dan sebagainya, padahal
kita dapat lihatlah setakat ni vaksin apa paling berkesan sekali kan. Jadi fikir-fikirkanlah. Jadi sebagai kesimpulan yang boleh dibuatnya, kita kena sedar bahawa COVID-19 ni datang dengan satu ujian, iaitu satu kuman yang kecil boleh membuatkan huru-hara satu dunia. Okay, betul tak? Satu huru-hara satu dunia. Orang nak pergi umrah pun tak boleh, orang nak pergi haji pun tak boleh. Ayat huru-hara lah tu. Kerana ayatnya Allah pun jaga Masjidil Haram daripada itu daripada didatangi orang. Ayatnya Allah uji kita ni. Tapi Allah uji kita ni, kita kena sedar bahawa Allah uji ni untuk kita lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Taala. Itu yang pertama. Okay. Yang mana pada dulu kita jarang beribadah Allah Subhanahu Taala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okay. Kalau dulu kita ni jarang untuk beribadah, contohnya nak baca Quran, nak semaya, nak sunat, apa dan sebagainya, kita rasa malas. Tapi Allah uji kita ni untuk lebih mendekatkan diri kita kepada Allah SWT deh. Okey, itu yang pertama. Jadi itulah kita kena sedarlah, uji Allah SWT ni datang daripada pelbagai sudut. Tak kira lah kita orang miskin pun kena, orang kaya pun kena, raja pun kena, apa COVID-19 ni, anak ayatnya. Kita pelbagai cara anak ayatnya, bila mana Allah uji dia. Supaya dengan banjir juga. Supaya dengan banjir, kita dapat lihat orang ni banjir dia. Banjir tu air baru kan, tapi dia rendah dah. Macam pindah situ, pindah sini, kapan ayat uji Allah SWT dia. Kita juga dengan COVID-19 ni. Setiap ujian yang Allah datang ni semata-mata untuk Allah memberi pesan ni untuk kita sedar bahawa setiap hidup ni mesti ada ujian dia. Ada ujian dia. Okey. Itu yang pertama. Yang keduanya, sebagai kesimpulannya, marilah sama-sama kita mendoakan kesejahteraan keluarga kita, sahabat kita khususnya daripada pandemik COVID-19 ni lah. Mungkin ada sahabat-sahabat yang minta kuasa dan sebagainya, tapi itulah kita sama-sama mendoakan lah untuk kesejahteraan masing-masing lah. Okey, jadi itu saja kot untuk malam ni. Mohon maaf atas kekurangan, terima kasih atas jemputan. Oleh itu kita akan berjumpa lagi lah kalau ada jemputan lagi, InsyaAllah. Itu saja kot, kita bukannya pakar tapi untuk berkongsi lah, berkongsi pesanan untuk diri kita dan pesanan untuk para sahabat lah. Lagi-lagi era pandemik COVID-19 ni tak habis lagi, kita tahu habis bila dia. Kata adanya berlangsung selama 3 tahun, 4 tahun lagi, wallahualam, itu atas pada Allah SWT. Tapi kita kena mendoakan lah supaya Allah ni cepat-cepat mengangkat bala bencana menerima kita, yang menimpa diri kita lah ni lah. Sama-sama mendoakannya. Okey, itu saja kot. Wallahualam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, sama-sama.